Yang kedua ni bukan dalam jurnal dah. Yang pertama tadi Ustazah Bentang tengok pada jurnal tadi. Kedua, ketiga, yang seterusnya sampai 40, sampai subuh pagi esok boleh tengok. Ya, Ustazah flight esok pukul 7. Ya, tak mungkin lah sampai subuh ya. Yang kedua, apa yang kita nak tekankan dalam keluarga kita adalah hikmah meluahkan emosi. Hikmah cara nak luah emosi. Kenapa saya sebut macam ni tuan-puan? Ustazah tekankan tentang emosi pada malam ini sebab kesian tuan-puan, masyarakat dunia pada hari ini berdepan dengan masalah kemurungan. Kalau di Malaysia tuan-puan, nisbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, ini sebagai kita tengok ya, sebagai satu panduan. Nisbah ini dikeluarkan, statistik ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau ada 10 orang, 3 daripada 10 berpotensi ada penyakit jiwa. Malah menjelang tahun 2020, penyakit yang paling hebat mencapai masyarakat di negara Ustazah nombor 2. Selepas penyakit jantung. Penyakit jantung nombor 1. Saya ingatkan diabetes, ingatkan kencing manis. Rupa-rupanya yang kedua ialah penyakit mental, penyakit jiwa. Masya Allah. Bagaimana manusia, ya, bagaimana umat Islam khususnya tiba-tiba berhadapan dengan penyakit yang menjadi cabaran adalah penyakit jiwa. Maksud penyakit jiwa bukan gila tuan-puan. Penyakit jiwa ni pelbagai, bukan gila. Penyakit jiwa ni depression juga penyakit jiwa, kemurungan penyakit jiwa, ketakutan melampau juga penyakit jiwa, dan itu adalah ancaman kepada masyarakat dunia. Ada negara tuan-puan, negara yang sangat maju berhadapan dengan statistik bunuh diri yang sangat tinggi. Tengok. Maknanya manusia ni kena kembali kepada apa? Pengurusan emosi. Jadi subhanallah, biar dalam keluarga kita telah bimbing anak-anak kita bagaimana cara untuk meluah emosi mereka. Mak ayah jangan tahan anak-anak daripada meluah emosi. Anak kita baru nak menangis, kita dah gelarkan dia ratu air mata. Dia baru nak nangis. Mulalah tu. Nak berlakon ke? Mak bagi nama dekat penerbit filem. Pula dah. Anak baru nak nangis. Anak baru nak keluarkan isi hati dia. Kita dah gelarkan dia ratu air mata. Sudahnya anak kita takut nak menangis tuan-puan. Dia simpan, nanti dia akan menangis pada orang yang sudi untuk memeluk dia. Adik manis. Bukan ahli keluarga tuan-puan, orang luar. Bukan mahram dia, tapi bersedia untuk apa? Mengesat air mata anak kita. Bersedia untuk apa? Memujuk perasaan anak kita. Dalam rumah, mak tak bagi nangis. Apa nangis ni? Ya, kalau bahasa kami dekat Malaysia, apa lagi satu kita panggil cengeng. Dengar bunyi cengeng pun tak berapa sedap kan? Cengeng ni maknanya apa? Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Anak kita tak nangis. Tuan-puan, biarkan anak kita menangis. Dia ada emosi nak diluahkan. Duduk sebelah dia, tunggu. Kalau lama sangat bolehlah tegur. Dah 2 jam nangis dia dah berhenti ya. Dah 2 jam pula dia. Mak banyak kerja lain nak buat ni. Bolehlah tegur sikit. Tapi bagi dia menangis, duduk di samping dia. Apatah lagi kalau seorang anak perempuan menangis, ayahnya membantu anak menguruskan emosi. Tuan-puan, dalam pendidikan, bila berlainan jantina tadi, anak laki-laki mak pandai santuni, anak perempuan ayah bagi perhatian juga. Selain daripada mak, dia ada impak yang lebih hebat dalam pendidikan. Anak perempuan kita menangis,
Seorang ayah datang, kenapa ni Kak Nah? Kak Nah sedih ke? Kenal pasti perasaan tu. Kamu sedih. Okey, tak apa, Kak Nah nangis tu. Kak Nah lepaskan perasaan tu dengan tangis. Okey tak? Abah sedia mendengar lepas. Okey Kak Nah, sedia untuk kongsi dengan Abah? Abah siap untuk dengar? Anak kita pun belajar satu persatu cara untuk meluahkan. Mungkin dia akan luahkan. Sedih Pak, sedih. Iyalah sedih, Abah tahu dah. Apa puncanya? Tengok kita bimbing dia. Besok dia akan besar tuan-puan. Kalau hanya melayan emosi, larut dalam emosi, kalah anak kita dengan hidup. Kalah dia dengan hidup. Bila berhadapan dengan sesuatu, hanya pandai menangis tapi tidak pandai mencari punca pada masalah. Tapi tengok seorang ayah tadi, ya adik ya, bantu anak dia. Okey betul, Kak Nah sedih, tapi Abah nak tahu apa punca. Nanti dia akan mula analisa punca. Tak ada apa pun bah jawabnya. Bila tanya punca, tahu pula rupanya tak ada benda apa. Tak ada apa pun, tadi mak marah. Kita pun dah boleh cakap, mak itu marah tanda sayang. Itu emosi tuan-tuan. Bagi anak kita luahkan dan kenal pasti. Kalau kita lihat dalam surah Yusuf, Nabi Yaqub meluahkan emosi. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya sesungguhnya aku mengadukan kesusahan aku, kerisauan aku, kesedihan aku kepada Allah. Ada emosi tak? Ada. Apa emosinya? Sedih. Apa emosinya? Risau. Tapi diberikan satu bimbingan, semua ini adukanlah kepada Allah. Tuan-puan, ini peranan kita ibu bapa. Kita nak memberikan, kita semua ni adalah universiti kehidupan pada anak-anak. Kita tak selama-lama dengan anak-anak tuan-puan. Ya, entah esok lusa sampai masa kita kembali kepada Allah. Tapi anak umur masih panjang. Besok anak akan berumah tangga. Besok anak akan ada cucu-cucu kita. Biarlah selama hidup dia dengan kita, kita telah menjadikan kehidupan bersama kita sebagai universiti kehidupan. Siapa lecturer dia? Kita. Dekan? Kita. Naib Chancellor? Kita. Dia nampak macam gila kuasa, tapi itulah hakikat dia tuan-tuan sekalian. Anak kita belajar. Ya, maknanya kenal pasti. Oh, saya sedang sedih. Kemana pembawaan diri orang yang sedih? Kepada Allah. Oh, saya sedang risau. Kemana pelarian diri orang yang risau? Kepada Allah. Saya sedang sakit, Mak. Kemana orang yang sakit minta kesembuhan? Kepada Allah. Daripada mana dia belajar? Ini ibu dan ayah dia adalah universiti kehidupan. Tapi kalau anak-anak belajar sesuatu yang menyimpang daripada ibu ayah, ini berat. Patut anak-anak belajar tauhid daripada mak ayah. Tapi tengok-tengok anak-anak tengok mak ayah, dia belajar pula sesuatu yang menyalahi tauhid. Dia tengok mak ayah buat perkara-perkara khurafan. Ini minta dijauhkan tuan-puan sekalian, sebab kita corak untuk jangka masa yang sangat panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik pemberian ibu ayah kepada anak, sebaik-baik pemberian ibu ayah kepada anak, agak-agak apa? Kereta, geran tanah, rumah. Nabi kata sebaik-baik pemberian seorang ibu ayah kepada anak-anak ialah adab yang baik. Melatih anak dengan adab. Ini tak dapat di luar tuan-tuan. Hatta dihantar ke sekolah pun, guru-guru tak mampu nak monitor pelajar yang ramai. Eksklusif macam ibu bapa boleh buat pada anak-anak. Betul, ustazah guru tak? Tuan-puan pun ramai yang guru kan. Dalam kelas, kalau kat universiti 30 orang, ada kadang-kadang section 25 orang, 40 orang.
Nak monitor satu-satu tentang adab, kami tak mampu. Kami hanya boleh cakap secara umum. Kalau sekolah, lagi ramai belajar. Ada satu kelas sampai 40 orang tuan-puan. Cikgu pun penat. Cikgu ramai dalam TV sekarang. Ya, sebab apa? Pening tuan-puan jaga anak-anak ni yang kecil-kecil. Hari-hari makan ubat batuk cak ibu dan anak. Ya, sebab suara tak keluar dah ni jaga anak orang. Jangan kita agak, jangan kita menyandarkan, swastakan pada guru-guru di sekolah. Siapa yang terbaik mengajar adab pada anak? Mak ayah.